akan rekodkan segera. Alright, boleh klik button accept. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam anda semua, termasuklah Puan Suziana, untuk hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. Alhamdulillah, siapa yang bersin tu. Okay. So, kat sini, ini adalah sesi premium consultation. Sesi premium tetapi percuma untuk 30 saat sahaja. So, dalam sesi ini kita akan record untuk tontonan Puan Suziana dan individu lain yang menonton YouTube channel saya. Sebab kenapa? Ini adalah majlis ilmu dan rezeki kepada Puan Suziana. Hari ini hari Jumaat. Soalan yang you tanya nanti, orang lain tahu pahala tu diguna pakai sampailah mereka mati, insyaAllah. So, rezeki hari Jumaat. Alright. So kat sini, I nak manage expectation. Okay. Dalam sesi 30 minit, normally saya akan jawab secara detail. So, bila secara detail, kebiasaan 2 soalan akan dapat ditanya. Kalau saya jawab laju, mungkin boleh 3, 4 atau 8. Bergantung. Kadang-kadang 1 soalan je. Sebab saya jawab secara detail. So, Puan Suziana, okay, boleh tak Puan Suziana kenalkan diri dahulu? Nama, lokasi bisnes, bisnes apa dan soalan you. Silakan Puan. Ya, Assalamualaikum Coach and Puan Diana nama dia tadi. Cik Diana, okay, jangan panggil Puan. Ya, saya. Okay, sorry. Adalah meja. Cik Diana. Alright. Okay. Saya Suziana daripada Kuantan Pahang. Sebelumnya dekat KL. Dah pindah ke Kuantan. And then saya business mostly kepada pakaian lah. Personal shopper untuk pakaian butik dan saya buat tudung saya sendiri. Dan dalam masa yang sama saya ada juga jual periuk batu daripada UK. Jual apa sorry? Kuali periuk macam tu, set-set bahan dapur. Oh, periuk. Saya dengar koyuk. Jual koyuk. Saya nak koyuk. Saya tengah pening kepala sekarang. Okey, silakan. Okay, so dalam masa yang sama, saya rasa coach pun terkejut kalau saya cakap saya salah seorang ejen Wish Glow bawah naungan Kak Lina. I see. Okay. Alright. So, okay. Puan dekat Kuantan sekarang? Ya, betul. Okay, so boleh saya tahu soalan Puan? Silakan. Okay, first kali untuk saya nak tahu sejak kita PKP lah dah 2 tahun ni, saya punya bisnes pakaian tu walaupun kita tak modal besar tapi dia macam menurun tau. Okay. Jadi saya nak minta first macam mana kita nak tawid customer balik. Lepas tu customer yang sedia ada tu kita nak kekalkan. Sebab sometimes diorang berminat tapi diorang kata tak apalah, tak apa, kalau beli pun tak pakai. Macam itu tau. Sebab mostly dia banyak kat rumah, PKP tak keluar gimana, macam ni tu. Lepas tu and then kalau untuk tudung pula, dia masalahnya bila saya dah cuba untuk buat kelainan, tapi still ada yang maksudnya macam, kalau beli dengan dia lagi murah, lagi dapat macam-macam jenis, macam-macam colour, macam tu. Itu yang problem. Okay. So, sebelum tu, Puan Suziana Kelantan ke? Kau orang Ganu? Tak, Johor. Lorat Kelantan, Lorat Timur. You know? Alright. Sebab duduk Kuantan. Maybe Lorat Timur. Saya Kuantan, saya duduk dekat 5 tahun. Almost 5 years saya di Kuantan. Saya baru je awal tahun itu duduk Kuantan. Dekat mana Kuantan tu Puan? Kota Sas. Kota Sas. Okey, saya dekat Indra Mahkota. Ada 2 hotel yang saya buat dekat Kuantan dulu. Satu Rokana Hotel, satu lagi butik hotel. Saya pun lupa dah nama butik tu. Okey. Sebab saya basically background saya seorang arkitek. So alhamdulillah dalam kerjaya saya 2 hotel ni yang berjaya saya buat. Lagi satu dia bukan hotel, lagi satu resort. Sebelah Tul Kuantan, sebelah Tul Gambang, sorry. Ada resort dalam sawit, dalam kebun lah. Dia memang konsep tropika. Okey. So, macam mana you nak naikkan perniagaan baju ni, betul? Jawapan yang pendeknya adalah you tak fokus. Jawapan panjangnya, jom fokus. Macam sama je, tak pendek tak panjang pun. Alright.
Sebenarnya puan tak fokus. Sebab kenapa? Puan jual Rich Glow, puan jual baju, puan jual apa lagi? Barangan dapur. Barangan dapur, Prio and so on. Lagi puan jual apa? Satu lagi tu. Tu je. 3. 3 je. Terlampau banyak you jual. Bila terlampau banyak puan jual, puan susah nak fokus. Alright? Kenapa puan jual 3 barang ni? Saya nak tahu dulu reason. First kali saya yang untuk pakaian dengan tudung tu sebab saya minat lah. Okey, minat. Memang Periuk? minat. Periuk tu just suka-suka. Suka-suka. Nak tambah. Okey, suka-suka ke nak tambah income? Ke suka-suka saja? Macam suka-suka. Suka-suka je, bukan nak tambah. Rich Glow. Okay. Untuk apa? Rich Glow tu sebab saya dah makan, jadi just macam nak sharing je lah. Kongsi dekat orang macam tu. Alright. Tapi yang the first kali yang bisnes saya paling saya suka buat is pakaian. Pakaian. Alright. So bisnes paling you suka buat adalah pakaian. Dia boleh jadi dua keadaan. Do what you love or love what you do. Alright. You buat benda yang you suka atau you suka dulu benda yang you buat. Macam mana nak dua konsep ni? First, love what you do is pakaian lah. Right? Sorry, do what you love adalah pakaian. Love what you do normally tak ramai orang buat. Normally love what you do ni adalah benda yang mendatangkan duit banyak sangat. Sebab kan duit banyak lah. Aku dah tak suka kerja ni, penat. Tapi duit banyak. You kena suka juga. Sebab duit dia banyak. Bosan lah yang jual barang ni. Tapi duit laju. Orang ramai beli. Walaupun you bosan jual benda ni, tapi duit laju. So you tetap kena suka dulu. Alright? Sebab kenapa saya bagi filosofi ni, saya nak puan pilih dahulu. Sebab kenapa? Kenapa you jualan ni jatuh? Sebab jawapan ni sebab you tak fokus. Sebelum kita nak fokus, you kena pilih dulu bisnes apa yang you nak buat betul-betul. Maksudnya contoh kalau pakaian macam barangan dapur ni, kita mungkin saya boleh tolak lah pasal itu saja suka-suka. Dan kalau macam suplemen dengan pakaian ni, saya kena memilih salah satu walaupun dua-dua tu terbaik untuk saya. Sebab I bercerita on behalf business trainer, business coach. Right? Kalau I bercerita dari segi kawan, okeylah dua ni boleh lah kot. Itu kawan. Alright? Kalau business trainer, pilih satu. Dan I bantu you melalui satu tu. Okay. Coach, saya nak tanya satu lagi. Yes, silakan. Dua-dua bisnes ni saya buat dah lama. Tapi sebelum PKP, dia satu okey, satu kejap okey, kejap tak, kejap okey, kejap tak. Jadi pendapat coach, better saya teruskan yang memang asal dia terbaik. okey ke tu? Yang terbaik sekarang. Yang terbaik pertama dan sekarang. Saya bagi contoh untuk puan pilih. Saya background saya seorang arkitek. Tadi saya baru cerita dengan Di. Dulu I belajar teknik, I belajar engineering dan I minat aviation. I minat aviation sampai I nak jadi pilot. Kalau tak jadi pilot, jadi engineer aviation pun tak apa. Engineer kapal terbang. Sebab I minat kapal terbang. Tetapi tak ada rezeki nak sambung. I dapat offer UniKL aviation engineering. In fact, my mom sanggup invest. Tak apalah, kau pergilah belajar jadi pilot. Ada dua je tempat dekat Malaysia waktu tu yang ajar manusia jadi pilot. Satu dekat Langkawi, satu dekat Nilai. I nak kat Langkawi, Nilai tu baru lagi. Dia baru dalam setahun, tak ada MQA lagi. Langkawi yang bagus. My late father, kau pergi Langkawi memang jahanam, tak belajar punya. Sebab tempat peranginan, takut berangin bapak saya nanti. Right? So, end up, I terpaksalah belajar architecture. Benda yang I don't know, maybe sebab I boleh melukis, I don't know, maybe, okay. But then, kat sini, I just ambil. Alright? Rupanya, bila I buat architecture, seronok gila. I belajar fotografi, I belajar AutoCAD, I belajar Photoshop, I belajar meeting, ada subjek meeting, professional meeting. Ada subjek
Dealing ada subjek macam-macam lah. Macam, best gila lah belajar architecture ni, aku pun tak expect. First semester memang cukup-cukup makan je. Bila kita nampak keseronokan, lama-lama I 4 flat. Jadi macam, seronok gila. I enjoy the flow. I'm not follow the flow, I enjoy the flow. Selepas belajar architecture, I bekerja dengan Italian architect. I bekerja dalam design industry. Kemudian I pindah ke construction industry, engineering, civil engineering. Dan alright, I buka interior architect firm, main con, kilang besi, kilang kabinet, aircon and so on. Bila terlampau banyak macam you, I tak fokus. Penat, stres, habis duit, tak tahu kat mana profit. So I fokus satu saja. I tutup architect firm. Bayangkan benda yang I adore, benda I desire, benda I belajar, I tutup. I fokus pada kilang besi yang bukan nature I. Tapi fokus pada kilang besi tu, first year dah touch 1.2 million tanpa I perasan. Oh, rupanya Allah nak tunjuk ini rupanya bisnes yang kau patut pegang dulu. I thought inilah bisnes aku semua hidup. No. Bila COVID hit tahun lepas, bleeding macam mana? Alright. Macam contohlah, sorry to say, saya ambil contoh wanita. Sebab semua wanita kat sini juga semua dah faham. Wanita bila datang hit, you akan senggugut. Senggugut sakit sampai ke atas kepala sakit. Macam itulah bila bisnes bleeding. Luar dalam sakit. Tapi bukannya boleh pindahkan sakit tu. Kena follow, kena enjoy sakit tu. Sebab you wanita, you akan hadapi benda yang sama berulang kali. Betul? Tak ada wanita, okeylah aku nak buat operation, aku nak jadi jantan. Tak ada datang hit. I tak tahulah datang ke tak, I tak tahulah sebab I tak pernah convert. Right? Tapi cerita dia memang naturally memang akan sakit. So, I terpaksa let go kilang besi yang basically every year touch million. Sebab COVID. Nak tak nak, I terpaksa let go besi, I terpaksa tanah 1 ekar kita tu pun kita terpaksa let go semua. Tanah tu je, belum bisnes saya. Bisnes dapat juta. Tanah tu saja generate belas ribu ringgit sebulan. I let go. Apa yang I buat? I terpaksa pindah ke business management consultant. Uish, Kimi jadi business trainer kau betul Kimi? Yes, untuk pengetahuan semua orang secara public dan yang menonton YouTube ni, saya dah mula mengajar manusia. Saya dah mula mengajar usahawan sejak tahun 2013. Cuma secara underdog, secara underground, tanpa cas. So bila COVID datang, aduh, aku nak buat apa Kalau buat ni orang cakap apa? Kalau macam ni orang cakap apa? Saya fikir orang cakap apa? Whereby, yang cakap ni tak bagi income pada I untuk I bagi anak bini makan. So I decide mana yang I boleh buat sekarang untuk bagi anak bini I makan. Waktu bleeding, negatif 75,000 sebulan. Alright? Macam mana coach? Macam tadi coach cakap, coach dengar apa yang orang lain semua cakap kan? Yang itu saja nak tahu juga macam mana kita nak apa? Tepis. Dia bergantung kepada awareness you. Bergantung kepada kesedaran you. You sedar tak you ada anak? You sedar tak you ada spouse? You sedar tak perbelanjaan anak sebulan berapa? You sedar tak anak pernah meringik, nak tu tak dapat, nak ni dapat? You pernah sedar tak tu tanggungjawab you yang Allah dah kurniakan? Right? You sedar tak fokus you bukan pada kompetitor, bukan kepada complainer. Fokus you kepada consumer. Alright, fokus kepada apa yang orang nak. Fokus kepada apa yang orang minat, bukan apa yang orang komplain, bukan kepada kompetitor, orang nak bersaing dengan you. Okay, ni ramai usahawan salah tindakan. Fokus pada kompetitor. Aku dah dapat kalahkan dia, ini benchmark baru. Yes, you bersaing, tapi you dah makin jauh dengan ni klien, ini kompetitor. You bersaing, tapi consumer you, pelanggan you, klien you makin jauh sampailah tak nampak. End up, tak nampak profit lah. Yes, duit masuk, sibuk invest untuk bersaing. Sebab tu tak ada profit. Okay? So, fokus pada consumer. So, bila you nak buat decision, it's all about awareness. Berapa besar kesedaran you. Usahawan yang berjaya, kesedaran dia besar gila nak mam. Macam tu. Alright? Besar gila-gila. Alright?
Itu yang membezakan you dengan usahawan lain. Selain kesedaran, bermula dengan kesedaran. Aku rupanya kena macam ni. Dan kat situ baru tahu, baru sedar, okay, apa yang aku kena buat. Datangnya vision, datangnya target. So bila datang target, campur kesedaran, you akan faham. Bila faham apa yang you nak, you akan ada passion. Alright? Dia bermula dengan kesedaran. Alright? Kesedaran, you masukkan tujuan, dia akan jadi pemahaman. Pemahaman, nak cakap faham tu supaya mudah faham lah. Jadi pemahaman. Bila ada pemahaman, lepas tu, you campur satu lagi, I lupa. Campur motivation. Baru jadi passion. Pemahaman, you dah faham apa yang you kena buat. Apa yang you kena buat dan apa yang you akan dapat. You faham benda tu? You campur motivation. Sebab tu, dengan D, kita akan bagi motivational video every morning. Betul, D? Cuma pagi ni tak ada. Pagi ni D cari satu motivational video, you bagi I tengok video tu dan you bagi 3 points yang you belajar. Boleh cari sekarang. Alright? Mana-manalah yang you nak cari. It's very important. Ni dah halalan cerita. Entrepreneur, dia ada 3 jenis sarapan. Pertama, makan perut. Okay? Makanan yang telan. Makanan sarapan, breakfast. Breakfast kedua, breakfast otak. You kena bagi motivational. Dia tak datang sendiri. You kena cari dan you kena suap otak you makan. Alright? Yang ketiga. Alright? Feeling. Macam mana feeling? Breakfast feeling. You kena bagi breakfast pada emosi you. Bau-bauan wangi, badan you fresh, mandi air batu. Air batu bukan mandi air sejuk. Air sejuk bukan air panas, tapi mandi ais batu. Every morning dengan maghrib I akan mandi ais batu. Sebab kalau badan I tak cergas, tak fit, angin dalam badan tak keluar, I tak boleh perform well. Mulalah sakit kepala, angin badan, cepat lapar, cepat makan, cepat lapar, cepat makan, cepat tidur. Alright? Kuncinya angin. Kan syaitan tu datang daripada angin. Ni dah metafizik sikit. Alright? Ini I belajar dengan ustaz-ustaz. Okay? So, dia masuk dengan psikologi, dia masuk dengan metafizik. Ini suka belajar puan. So, banyak sikit lah bagi share sikit. Ni baru satu soalan detail lah jawab. Okay. So, bila you ada benda tu, you ada passion. Passion ni apa? Bila pemahaman masuk motivation, alright? Maksud dia akan dapat passion. Passion ni adalah walaupun you sakit, you tetap buat. Walaupun you penat, you tetap buat. Walaupun you bercuti, you tetap buat. Itu passion. Dia takkan drain you, dia takkan penatkan you, dia takkan lemahkan, dia takkan jatuhkan you. Sebab you ada passion. Ramai orang tak ada passion. Macam mana nak cari passion? Apa yang kau faham? Apa pemahaman you? Pemahaman apa yang you nak? Apa motivation you? Semua tak ada rupanya. Sebab tu I start pada awal tadi. Nanti you boleh tengok balik video ni, start dengan apa, habis sampai apa. Alright? Bila you dah ada benda tu, dah ada passion, you kena ada next is discipline. Discipline whereby walau you tahu benda tu tak boleh skip, you takkan skip. Ni boleh skip ni, boleh cepat sikit proses. Yes, betul. Tapi ada tujuan kenapa kena buat benda tu. Must be something. Dan tiba-tiba you skip. Jadi masalah. Alright, jadi masalah dia akan come back balik dengan motivation. Apa yang Allah nak tunjuk kat aku ni? Rupanya nak innovate SOP ni, nak innovate cara ni. You innovate, rupanya tak perlu buat 5 step, boleh buat 2 step je. Itu innovation. Alright? Bila cerita innovation, dia bukan try and error. Dia try and upgrade, try and upgrade, try and upgrade. Okay? So, bila you dah tahu benda ni, okay, you tengok balik. Kat mana yang you nak pilih bisnes you? Alright, ada orang pilih Rich Glow sebab untung. Ada orang pilih baju sebab laju. Ada orang pilih periuk sebab suka. Then it's very subjective. What do you want? Tolak tepi benda lain. Kita fokus pada consumer. What do you want? Benda ni pun saya memang dah fikir lama dah. Tapi saya Kalau lama tu berapa ratus tahun?
Tak adalah berapa Kalau tak tu maksudnya tak lama. Okey, tak adalah, silakan. Berapa lama dah puan? Okey, contoh macam pakaian ni saya dah buat sejak 2015. Hmm. Okey. Hmm. Withdraw 2016 tapi saya ada berhenti sekejap dalam 2 tahun macam tu, and then last year baru saya sambung balik semula. Alright. Sebab last year saya sambung pasal PKP. Okey. Pasal PKP, lepas tu dalam masa yang sama saya memang nak consume balik semula withdraw. Jadi benda tu saya nak buat keputusan tu yang kadang-kadang saya jadi keliru mana satu yang saya patut pilih. Alright. I believe I dah bagi facts, I dah bagi storytelling, I dah bagi contoh dah. So you have to choose. Okay, you ada lagi 6 minit untuk pilih, dan 6 minit ni lah I terus bantu you untuk dapatkan klien. Alright, soalan you satu, tapi sebenarnya jawapan ada dua. Dia bermula dengan selection dahulu. Kita tengah buat apa tahu? Kita tengah buat mindset setting. Kemudian baru kita akan buat skill set setting. Cepat puan, pilih. Tak ada masa nak ni. Mana-mana yang you pilih pun akan jadi terbaik kalau you enjoy the flow. Okey, kalau buat masa sekarang ni saya pilih untuk pakaian sebab saya minat dan saya banyak database untuk pakaian. Alright, that's great. Awesome. Okay, kita pilih pakaian. So bila you pilih nak buat bisnes pakaian dan you ada database? Ada. That's great. Apa database you? Bagi I satu contoh database. Satu klien you. Nama dia siapa? Macam mana? You cakap you ada database kan? Okay. Bagi I satu kontak dalam database you. Siapa nama dia? Satu kontak nama dia Nurul daripada Sepang. Nur? Ya. Okay. Nama panjang dia apa? Nama panjang dia, sekejap saya check dulu. Saya tak ingat. Okay. Cepat check. Kita tak banyak masa dah ni. Mana-manalah. Bukan Nur pun tak apa. Orang lain. Tapi dalam database you. Kalau nama panjang dia Nurul Azidah. Nurul Azidah, duduk di Sepang. Ya. Okey, berapa umur dia? Umur dia dalam 35. Tepat. 35 ke anggaran? 35 sebab 35. Saya 35. dengan dia beza tak jauh. Alright, 35. Okey, berapa anak dia? Dia dah kahwin? Dia dah kahwin. Okey, dah kahwin. 3 orang anak dia. Okey, apa kerja dia? Apa profession dia? Dia bekerja di sektor macam manufacturing tapi saya tak pastilah jawatan profession. dia. Okey, profession, position, industry. 3 perkara ni wajib tahu. Eksekutif tapi saya tak pasti eksekutif apa. Sektor perkilangan. Okey. Email dia ada? Personal email. Ada. Okey. Kemampuan dia, gaji dia berapa? Saya tak pernah tanya gaji dia. Bila you cerita database, apa yang I beritahu kat you, ini adalah karakter database. Maknanya tak salah ke kita tanya? Tak ada. Janganlah tanya, Nur, berapa gaji you sekarang Jangan tanya macam tu. Memang kena block lah. Okay? You dah boleh. Sebab tu kita tanya profession. Sebab tu kita tanya position. Supaya kita tahu anggaran gaji dia. Oh, dia ni dekat sini dah 8 tahun. Kalau 8 tahun kat government sector ni roughly dalam 6,200 ni gaji, anggaran 6,200 ke 6,500. Kalau you tahu benda tu dan baru nama dia database. Dia belum king lagi dia baru nama dia database. Database is king kalau you guna pakai mereka untuk bisnes you. Baru nama dia database is king. Clear? Boleh Puan Suziana? Boleh. Okay. So, I nak tanya, kalau you cakap database you banyak, berapa banyak database you? Database customer yang saya ada, biasanya saya akan simpan dia orang punya nombor telefon, alamat, email dan tarikh lahir. Berapa ramai semuanya? Dalam Excel yang saya buat lebih kurang dalam 300 lebih. 300 lebih. Banyak pun tapi I like you. Alright, sebab kenapa? You jaga database. Ini nama dia jaga. Ada orang, database I ada 3,000. No, itu bukan database. Ini nama dia contacts. Alright. Database tu dia ada semua kriteria I tanya. Profession apa, position apa, industri apa, email dia apa, alamat dia, dan kahwin ke, duda ke, janda ke, anak berapa.
Semua detail. Itu baru nama database. Itulah data. Alright? Dan base adalah you buat dekat Excel. Itu adalah base. Macam B pun jaga database. Letak dekat Excel sheet. Alright? So, you jaga database you, itu baru nama database. Kalau nak cakap database is king, kalau you guna pakai mereka untuk business you. Untuk apa? Boleh pakai untuk membeli, boleh pakai untuk tujuan marketing, boleh pakai untuk kenalkan business you kepada kenalan mereka, kepada network mereka. Boleh guna pakai database you untuk kembangkan business you. Boleh guna pakai database you untuk kuatkan business you, untuk lajukan business you, untuk securekan business you, selamatkan business you. Itu baru nama database. Tapi macam mana kita nak kekalkan database kita? Maksudnya macam kita nak kekalkan dia bersama kita. Caranya adalah building relationship. You jaga hubungan. Jaga hubungan. Alright? Sentiasa cara yang terbaik. Ini kita pendekkan sebab dah 29 minit 18 saat. Okay? Kita pendekkan masa. Yang terbaik untuk build relationship adalah di media sosial. Alright? Jenuh you nak WhatsApp sorang-sorang. Dia pun mungkin tak layan you. Banyak benda dia nak buat. Tapi I believe diorang pun ada yang main TikTok, ada main Facebook, ada main Instagram. Get connected dekat sana. Okay? Yang tu saya tak ada contact submit dia orang. Sebab tu you boleh minta. Contohlah Tuan Haji Din, contoh. Haji Din main Facebook, saya nak add friend lah. Oh ada. Tapi saya banyak masa dekat TikTok. Add TikTok saya lah. Oh main TikTok Haji. Haji macam ni Tak, Haji macam ni je. Alright. Terpulang. Kalau dia aktif dekat TikTok, pergi TikTok dia. Kalau dia aktif dekat LinkedIn, pergi LinkedIn dia. Build relationship. Okay? Maknanya tak perlu untuk setiap hari kita tanya khabar, berat dengan itu semua. Tanya khabar tu something serious, you know? You know what? Tanya khabar tu something serious. Tiba-tiba. Assalamualaikum Su, apa khabar? Sihat, kenapa dia tiba-tiba kontak aku? Biasa tak rasa macam tu? Dia mesti ada something ni. Oh, hujung bulan. Kena beli produk dia ni, contoh. Alright? So, normally tanya khabar kat WhatsApp something serious. Alright? Something serious, kenapa? Assalamualaikum Su, apa khabar? Tiba-tiba. Waalaikumsalam. Ni ada apa ni tiba-tiba kontak? Ya, Alhamdulillah sihat. You sihat? Alhamdulillah sihat. So nak tanya sikit, alamak takutnya. Nak pinjam duit ke? Faham tak? Perasaan tu macam-macam. Kita tak husnuzon. Okay. So tanya khabar is something serious. So kalau nak build relationship bukan dekat WhatsApp. Bila practicality tanya khabar something serious, maksudnya you nak build relationship tapi orang takut. Dia macam you nak minta nasihat, jumpa lawyer. Tak naklah lawyer, takutlah hang kena bayar berapa. Tak, aku nak nasihat tak? Nak. Dia bukan charge pun. Oh ya ke tak charge ke? Okay, jomlah jumpa lawyer. Faham tak? Kita punya mindset driven macam tu. So kalau WhatsApp nak tanya khabar semata-mata, I believe you better don't. Sebab kenapa? Satu, dia tak berapa praktikal. Consumer centric, dia tak bagus. Psikologi manusia akan different. Yang best, tanya khabar boleh dekat Facebook. Komen dia, Waalaikumsalam Ji. Oh, sukalah you punya nasihat, sukalah you punya doa ni. Amin. Ji, apa khabar? Waktu tu kalau you tengok kat social media, sebab otak mereka dalam social media nak berkawan. Otak manusia masuk Shopee nak shopping. Otak manusia masuk email nak tengok benda yang important. Otak manusia tengok WhatsApp untuk benda yang something serious. Faham Kalau tak serius, asyik tanya khabar je Puan Suzana ni, malas lah nak jawab dah. Setiap minggu tanya khabar, kau ni kenapa kan? Pelik lah, you know. So kat sini, my suggestion guna pakai social media. Kalau macam di morning, Assalamualaikum. Di, apa khabar, sihat? I tanya apa khabar dekat Di unmute sekejap. Okay, Di, I tanya apa khabar dekat you, berapa kerap seminggu? Mostly everyday. Ya ke? Everyday tu I wish I greet you. Morning greetings. Assalamualaikum, morning Di. Salam Jumaat, Di, morning. Alright.
Tanya khabar kalau you perasan, I tanya 2 ke 3 kali saja seminggu. I takkan tanya every day. Oh, macam how are you lah. How are you? How are you tu Tak tanya selalu khabar. lah. Di how are you tu apa khabar tau bahasa Melayu. Alright? Confused. Dia dah confused. Alright? Sebab dia Tak nak adalah rehat. Rary. Okey. Sebab dia nak rehat, kita tamatkan sisi ini. Boleh? Adalah saja je kacau ni. Alright. So, Puan Suziana dapat? Dapat. Okey. Untuk maknanya untuk database saya pun kena tambah lagi sheet yang untuk provision. Lepas tu untuk bertanya khabar melalui WhatsApp tak diperlukan sangat lah. Saya tak sarankan. Tapi kalau by email tu itu kita tak perlu lah kan? Macam Okey, by email saya tak sarankan juga. Sebab rakyat Malaysia, culture kita tak tengok email. Sebab tu unread email beribu. Betul? Email kita Malaysian marhain satu orang ada 8 email, ada 5 email, ada 3 email. Alamak, lupa password lah email baru. Sebab kita tak pandang serius email. So nanti penat. Email dengan WhatsApp ni tak relevant lah untuk kita build relationship. Tak relevan. The practical one dan paling bagus adalah di media sosial. Alright, WhatsApp boleh tapi di story. Pakai stories. Contohlah you buat, "Hai semua, morning. Apa khabar tu?" Jawablah dekat komen. You minta, akan ada orang balas, "Alhamdulillah sihat." Kalau yang balas tu baru you continue conversation. Tapi you bayangkan yang view beratus-ratus, yang balas tu dalam tak sampai 10 orang. It's normal. Sebab kenapa? Tak semua orang ada masa nak berchatting dengan you. Faham? Alright. So, sorry to say kepada yang menonton, sebab tu saya kadang-kadang tak balas WhatsApp anda. Alright? Sebab dalam masa sejam berpuluh WhatsApp masuk. Saya tak sempat nak scroll. Saya kena tengok mana yang penting dahulu. Alright, sebagai usahawan, you jadualkan keutamaan, bukan utamakan jadual. Utamakan jadual, hari ni buat apa Oh ni dah pukul 3, patut buat apa? Itu utamakan jadual. Usahawan, dia jadualkan keutamaan. Okey, paling utama closing dulu belah pagi, kemudian marketing belah tengah hari, petang networking. Cuba try, dapat, tak dapat, it's okay. Usahawan, dia tak manage time. Manage time adalah team, pekerja. Usahawan creating time. Dia cipta masa. Sebab tu usahawan ada masa untuk family, ada masa nak lepak, me time, ada masa nak tengok Netflix. Tapi kalau ada usahawan tengok Netflix, usahawan tu dah comfort. Usahawan boleh tengok Netflix. Tapi kalau usahawan tengok Netflix, usahawan tu dah comfort zone. Saya beritahu awal Sebab kenapa? Netflix adalah dadah paling bahaya di dunia sekarang. Alright? Nak tahu tak kenapa? Ni dah lebih masa. Nak tahu tak kenapa Netflix adalah dadah paling bahaya kat dunia? Nak. Algoritma. Kalau untuk pengetahuan Puan Suziana dan juga Cik D dan juga orang yang menonton, Netflix pun ada algoritma sama macam Facebook, sama macam TikTok. Right? Selepas you habis satu movie, dia akan propose movie lain. Kalau you tak pilih dalam jangka masa yang ditetapkan, dia akan auto run. Based on minat you. Macam dia tahu minat, you check, oh I minat komedi. Komedi cerita apa? You klik album komedi, dia terus kat sini checklist. Okay, Kimi ni minat komedi. Oh, dia minat cerita English. Oh, dia minat genre macam ni, sedih kelakar atau action kelakar atau kelakar-kelakar atau sedih kelakar yang dulu. Dia dah ada checklist. Sebab tu Netflix yang appear dekat suggestion tu based on apa yang you minat saja. Sebab tu you susah nak bangun daripada TV, daripada sofa. Asyik memanjang, marathon katanya. Sebab Netflix ada algoritma dan Netflix adalah dadah paling bahaya. Okay? Dan kalau usahawan ada masa tengok Netflix, maksudnya you dah comfort. Oh, I just nak have me time, I nak rehat sekejap. Sorry. Rehat usahawan tak salah nak pakai Netflix. Tetapi kenapa I cakap macam tu? Sebab dia akan menyambung-nyambung. Tu yang bahaya. Dia macam Facebook. Siapa, I nak tanya Puan Suziana, you main Facebook ada set timing tak? Tak ada. Tak ada. Main je. I buka Facebook, I set 10 minit sahaja.
Yes, addicted. I buka Facebook, I set alarm 10 minit saja. Pelik tau. Yes, memang sebab I nak jaga masa. 10 minit, kalau paling teruk pun I snooze. Sebab I tahu kalau snooze 5 minit je. So I snooze sekali. Kalau kali 2 I snooze, I cakap, oi kau ni teruk lah, tak disiplin lah. That's it, cut off terus. Alright, so Puan Suziana, sebenarnya you boleh je dapatkan sales banyak. Sebab kenapa? Pertama, you tahu apa yang you buat, cuma you tak fokus. Alright, nombor 2, you ada database tetapi you tak guna pakai 100%. You mungkin guna pakai 20%, 15%, 18%, I don't know. It's on you. Alright. Nombor 3, you boleh perform business you kalau you ada passion, kalau you ada disiplin, kalau you ada motivation. Alright. Bagi diri you 3 jenis harapan setiap hari. Okay? Boleh Puan Suziana? Boleh. Okay. Itu saja yang dapat saya bantu anda. Okay. Sebab dah 40 minit saya bantu you. Okay. So Puan Suziana, I wish sesi ni dapat banyak bagi manfaat kepada anda, terutamanya pada soalan you dan penonton yang menonton YouTube channel. Okay. Boleh cek balik video ni di YouTube Kimi Abdullah. Kat situ ada banyak lagi video lain. You boleh cek dan jangan lupa Puan Suziana dan juga penonton tekan button subscribe dan tekan notification. Kenapa? Bila saya up video baru, you akan dapat benda yang fresh. It's almost banyak strategi yang saya share kat situ. Boleh? Awesome. Puan Suziana, thank you so much for using freemium consultation. Nama I, Kimi Abdullah, Business Management Consultant, dan D adalah Public Relation untuk 3U Ventures. Boleh kita ambil gambar dulu? Boleh. Okay. Smile. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much Puan Suziana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.